Sebenarnya berdasarkan kepada beberapa kajian yang kita lakukan, Melayu itu sudah tua, Melayu itu sudah lama, tetapi ini tidak didendangkan di dalam buku-buku teks kita, di dalam muzium-muzium kita, tidak disebut begitu. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana kita telah dijajah. Apakah maksud penjajahan? Penjajahan bermaksud bermain dengan minda. Mereka cuba mengalihkan minda kita. Mereka tereraskan minda kita. Disebabkan itulah Orientalis menyebut bahawasanya penjajahan minda ke atas bangsa lain apabila mereka datang ke tempat orang lain disebut sebagai intellectual terrorism. Ini disebut oleh Edward Said dan disetujui oleh Ibn Warraq. Itu takrifan saya secara ringkas. Sebenarnya Melayu itu sudah ada sebelum lahirnya Nabi Isa AS. Western scholars sendiri yang menyebut, antaranya Richard L. Smith, yang menyebut bahawasanya pada 1000 tahun BCE, dia sebut the first millennium of BCE. Kalau 2000 tahun, the second millennium of BCE. 3000 tahun, the third millennium of BCE. Jadi dia sebut the first millennium of BCE sudah ada orang Melayu melakukan pelayaran dan berhubung dengan orang-orang Rom dan Greek. Dan orang-orang Rom belajar bagaimana untuk membuat kapal dan berlayar di lautan dan membaca bintang-bintang daripada orang Melayu. Itu daripada Western scholars. Dan kenyataan-kenyataan begini banyak disebut di dalam penulisan-penulisan Western scholars ataupun orang bukan daripada Asia Tenggara. Tetapi malang, bila di dalam negeri kita sendiri, tidak disebut begitu. Sebab apa? Sebab sistem pendidikan yang kita ada di sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah, hanya menceritakan tentang Kesultanan Melaka 1400 apabila Parameswara. Mereka mengatakan dalam buku itu menyebut Parameswara membuka Melaka apabila dia tertidur di bawah pokok bernama pokok Melaka. Kemudian lalulah singa, kemudian pelanduk. Sebenarnya betul ke cerita itu Tuan Pengerusi? Pada hemat saya cerita itu tidak betul. Itu hanya rekaan penjajah. Kemudian ditulis dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi untuk meyakinkan orang Melayu bahawasanya cerita itu betul kerana dia dalam tulisan Jawi. Sebenarnya perkataan Melaka itu berasal daripada perkataan laka. Laka itu telah berjumpa. Dan bahasa Arab, laka itu telah berjumpa tu. Kemudian mudareknya ialah yalqi. Bila tambah mim, dia jadi malqa. Asalnya nama Melaka itu Malqa. Sebab itu kita jumpa perkataan Malaka di Portugal. Tempat perjumpaan di timur adalah di Melaka. Tempatnya nama Malqa. Bukannya disebabkan Parameswara tertidur di bawah pokok Melaka. Dari sudut bahasa. Dan begitu juga, Tuan Pengerusi, perkataan kalah. Kalah itu adalah perkataan paling lama sekali yang digunakan terhadap Kedah. Kan kalah itu, kalau Arab panggil kalah, Cina panggil Cia. Kalau Kandaran, India. Kemudian nama-nama lain digunakan lagi untuk menamakan Kedah itu. Tetapi perkataan kalah itu asalnya bukan kalah. Kalah. Perkataan ini disebut dalam inskripsi Shalmansur sekitar 1300 BCE. Bila saya sebut benda ini, Tuan Pengerusi, bila saya sebut dalam video, ramai orang marah. Dia kata mana ada kalah. Kalah itu adalah Kedah, nama Kedah. Kalah itu kan nama dekat Mesopotamia. Saya kata bacalah lagi. Sebenarnya kalah itu, kenapa kita boleh tahu inskripsi kuno? Inskripsi kuno kita tahu sebab ianya dikaji oleh Biblical Studies. Biblical Studies yang mengkaji tulisan-tulisan kuno itu. Bukan orang Arab, bukan orang Iraq. Catatan yang terdapat dalam catatan Shalmansur itu pada 1300 BCE ditulis dalam tulisan cuneiform. Dia tulis kalau dalam Rumi K, L, H. Sebab dalam inskripsi kuno dia tidak ada huruf vowel. Dia tidak ada huruf vowel, dia tidak ada huruf A, I, O, U. Dia hanya ada huruf konsonan. Jadi macam mana European boleh baca kalah?
Dia tidak boleh, European punya makharijul aswad, dia tidak boleh menyebut huruf ain dengan betul. Dia tak boleh well pronounce huruf ain itu. Sebab itu dia tak boleh sebut ard. Tu dia boleh kata Dia tak boleh antara perjumpaan antara di halqum itu. Jadi kalah itu European sound. Sebab yang mengkaji biblical study adalah orang European. Justru dia mengatakan kalah atau disebut kalhu. Tetapi sebenarnya kalimahnya ialah kal'an. Kerana dalilnya ialah pedang Rasulullah SAW bernama kal'an. Dalam tulisan-tulisan kitab-kitab klasik Arab menulis